Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon kenyataan Maknin atau nama penuhnya Ustaz Adnin. Dia menolak selawat-selawat yang dikarang oleh ulama-ulama, wali-wali dan orang-orang soleh, dan mengatakan orang yang mengarang selawat-selawat ini adalah mengikut nafsu. Jadi dalam video ini aku nak jelaskan, bolehkah seseorang mengarang selawat selain dari selawat yang datang dari Nabi SAW? Dan adakah kelebihan atau fadilat-fadilat selawat atau zikir-zikir mesti datang dari hadis atau dari sebaliknya? Sebelum aku nakalkan pandangan-pandangan ulama, jom kita tengok dulu video dia dahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau dah salah, kalau dah tak betul manhajnya, kalau dah tak betul alirannya, kalau dah tak betul tata cara ibadahnya kepada Allah SWT, maka tak betul lah sampai di hadapan Allah. Takkan ada siapa yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada siapa yang boleh berbangga dengan selawat yang dicipta, yang direka. Tidak ada siapa yang boleh berseronok dan bertawasul dengan selawat-selawat yang direka cipta, dalam keadaan dia meninggalkan selawat yang telah diajarkan oleh baginda Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengangkat dan memuja selawat Al-Fatih. Dia mengangkat dan memuja selawat Syifa. Dia mengangkat, dia memuja selawat Tafrijiyah. Diamalkan bersungguh-sungguh. Ada yang nak amal sehari 100, ada yang nak amal sampai sehari 1000. Tapi kalau disuruh kepadanya untuk menghabiskan 1000, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dia tak akan menghabiskannya. Sebab apa? Sebab dalam salawat tersebut tidak ada satu bentuk kelebihan yang telah diceritakan dalam bentuk fadilat dan keistimewaan tersebut. Sedangkan salawat Fatih, kalau kita google saja kelebihan dan keistimewaan salawat Fatih, akan keluar macam-macam. Siapa baca 7 kali pagi, 7 kali petang, Allah akan bagi sekian-sekian. Siapa baca 70 kali sehari, Allah akan bagi sekian. Siapa baca 70 kali ketika nak tidur, Allah bagi dia sekian. Siapa baca salawat Fatih tu sehari 1 kali, Allah bagi sekian. Siapa kata, tuan-tuan? Melainkan semua rekayasa, melainkan semua rekaan, melainkan semuanya atas dasar nafsu yang ada dalam diri mereka. Siapa baca selawat Tafrijiyah, tuan-tuan Google sekarang yang ada handphone, buka keistimewaan selawat Tafrijiyah. Siapa baca pagi sekali, petang sekali dapat sekian. Siapa baca chapter kali lepas selawat dapat sekian. Siapa baca 70 kali sehari dapat sekian. Siapa baca 700 kali dapat sekian. Siapa kata ada keluar daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengangkat pujaan salawat yang demikian mengatasi satu selawat yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dibenarkan selawat selain berselawat yang lain di dalam solat, nescaya tak akan dibaca selawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Baik, sebelum aku jelaskan lebih panjang, kita akui dan kita sepakat bahawa selawat yang diajar oleh Nabi SAW adalah selawat yang paling afdal dan terbaik. Dan selawat inilah yang kita amalkan setiap hari, bahkan wajib kita baca dalam tahiyat akhir. Adapun dakwaan Maknin yang kata kita tinggalkan selawat Ibrahimiyah kerana beramal dengan selawat yang lain adalah khayalan dia semata-mata. Dia tahu mana kita tinggalkan selawat Ibrahimiyah? Dia hidup dengan kita 24 jam kah? Atau dia ni kasyaf? Inilah yang dipanggil menyebarkan sangkaan buruk di meja ceramah. Baik, pertama, bolehkah seseorang mengarang selawat dan zikir-zikir yang tidak datang dari Nabi? Jawapannya boleh, kerana sahabat Nabi Ibnu Mas'ud telah mengajar orang dengan selawat yang dikarang olehnya sendiri. Aku tak kongsikan selawat tersebut dalam video ini sebab panjang sangat. Kalau nak tengok, hampa boleh tengok dalam ruangan description. Cuma aku bagi rujukan. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nombor hadis 906, Abdul Razak, nombor hadis 3109, Abu Ya'la, nombor hadis 5267, At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, jilid 9, muka surat 115, dan Ismail Al-Qadi dalam Fadlus Salat, halaman 53. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham, halaman 36 dan 72. Sahabat sendiri yang karang selawat, Ibnu Mas'ud pula tu, adakah Maknin lebih hebat dari sahabat?
Kata nak ikut sahabat walaupun sahih, tapi lebih-lebih perlis sembunyikan hadis ini dari masyarakat sebab tak kena dengan selera mereka. Ada seorang sahabat lagi yang mengarang selawat, iaitu Ibnu Abbas. Aku kongsikan lafaznya dalam ruangan description. Hampa boleh tengok kat sana. Dan hampa boleh rujuk hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Humaid dalam Al-Musnad, Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Nombor hadis 3104 dan Ismail Al-Qadi dalam Fadhul Salat ala Nabi SAW halaman 51. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham halaman 76. Al-Hafiz Al-Sakhawi mengatakan dalam Al-Qaul Badi' halaman 46, sanad hadis ini jayyid, kuat dan sahih. Lagi sahabat Nabi iaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki selawat panjang yang biasa diamalkan. Lihat dalam kitab Mu'jam Awsat jilid 9 muka surat 43, nombor hadis 9089. Imam Hasan Al-Basri, ulama salaf juga mengarang selawat. Lihat dalam kitab Asy-Syifa jilid 2 muka surat 72. Imam Syafi'i menuliskan selawat dalam salah satu kitabnya Ar-Risalah muka surat 16. Sufyan bin Sa'id, salah seorang dari ulama salaf, juga mengarang selawat. Lihat dalam kitab Jala'ul Afham muka surat 406. Al-Qamah, salah satu ulama salaf, juga mengarang selawat. Lihat dalam kitab Jala'ul Afham muka surat 137. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menulis selawat di dalam pembukaan kitabnya Fathul Bari jilid 1 muka surat 1. Ibnu Salah, seorang ahli hadis, di dalam muqaddimahnya juga mengarang selawat. Lihat dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah muka surat 241. Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab Qawaid Nuraniyah juga mempunyai selawat sendiri. Lihat muka surat 1. Begitu juga Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah muka surat 83. Banyak lagi riwayat-riwayat dari ulama yang mengarang selawat-selawat mereka sendiri. Jelas para sahabat, ulama salaf dan ulama khalaf, mereka mengarang selawat mereka sendiri. Adakah mereka juga mengikut hawa nafsu? Bahkan hampir di semua kitab para ulama ketika menyebut nama Rasulullah, mereka akan sertakan selawat dengan lafaz sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dua selawat ini, tapi keduanya memenuhi hampir semua kitab para ulama. Cuba hampa dengar video Maknin betul-betul tadi. Berapa kali Maknin sebut sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia boleh tak perasan yang dia sendiri tak pakai selawat yang Nabi ajak, tapi mengata orang lain ikut nafsu? Nampak tak jahat puak-puak ni? Rasanya sudah cukup riwayat-riwayat yang aku sebutkan tadi. Nak percaya ulama muktabarkah atau Maknin yang berkepala tahu ni? Seterusnya tentang kelebihan atau fadilat yang tidak datang dari Nabi. Kelebihan atau fadilat amalan ada kalanya datang dari hadis dan ada kalanya dapat dari uji cuba yang dipanggil sebagai mujarrabat. Iaitu satu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang beramal dengan sesuatu amalan. Setiap kali dia beramal dengan amalan tersebut, dia akan dapat dan merasai kelebihan tersebut. Ini dinamakan mujarrabat. Wahabi tak tahu benda-benda macam ni. Padahal ada riwayat dari ulama. Contohnya Imam Hasan Al-Basri, ulama salaf. Beliau menyatakan kelebihan selawat yang dikarang olehnya. Beliau berkata, sesiapa yang ingin meminum dengan cawan daripada telaga Nabi, maka katakanlah selawat seperti yang disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa dari Al-Qaulul Badi' bagi Imam Sakhawi. Lihat dalam kitab Asy-Syifa jilid 2 muka surat 72. Adakah Imam Hasan Al-Basri mengikut hawa nafsu? Okey, puak Wahabi kata itu Imam Hasan Al-Basri dia tak maksum. Baik, aku bawa pandangan Ibnu Taimiyah dan juga anak murid kesayangannya iaitu Ibnu Qayyim. Sebab kedua-dua ulama ini disanjung oleh puak-puak Wahabi. Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahawa Syekh Ibn Taimiyah juga mempunyai amalan mujarrab yang bukan daripada Quran atau hadis. Ibn Qayyim berkata, aku terjemahkan sebahagian percubaan para ahli ibadah yang telah mereka uji cuba, lalu ternyata benar-benar terjadi, yakni mujarrab, adalah bahawa sesiapa pun yang terus-menerus membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, maka hal itu akan membuat hidupnya hati dan akal, yakni dadanya lapang dan cergas. Dan beliau berkata lagi, dan aku mendengarnya berkata, sesiapa yang terus-menerus membaca sebanyak 40 kali setiap hari di antara solat sunnah subuh dan solat subuh, bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika
astaghisu, maka akan dia dapati hatinya hidup dan tak mati. Lihat dalam kitab Ibn Qayyim, Madarik As-Salikin, juzuk 1, halaman 446. Amalan wirid yang diamalkan oleh Syekh Ibn Taymiyah di atas dengan jumlah, waktu dan kelebihan seperti itu tidak disebutkan dalam satu pun hadis Nabi. Ibn Qayyim pun tak bertanya mana dalilnya atau berlagak hebat dengan berkata bahawa guru kita Ibn Taymiyah tidak maksum sehingga tak boleh diikuti sebab ini semua bid'ah. Bahkan beliau masukkan di dalam kitabnya Madarik As-Salikin. Di dalam kitabnya yang lain, Syekh Ibn Qayyim berkata, aku terjemahkan, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Beliau berkata sebahagian ulama salaf menyunnahkan setiap orang untuk terus-menerus membaca doa ini setiap hari 70 kali dan dijadikan wirid yang tak pernah ditinggal. Saya mendengar guru kita, yakni Ibn Taymiyah, menyebutkannya dan beliau menjelaskan bahawa di dalamnya ada fadilat yang besar yang saya tak ingat. Seringkali ini jadi sebahagian wirid yang tak pernah beliau tinggal. Saya mendengar beliau berkata, membacanya di antara dua sujud diperbolehkan. Lihat dalam kitab Ibn Qayyim, Miftah Daris Sa'adah, juzuk 1, halaman 298. Macam mana nak hukum ni? Syekh Ibn Taymiyah reka wirid, kemudian khususkan bilangan 70 kali, dikhususkan pula waktunya di antara dua sujud dan dikatakan ada fadilat yang besar. Cuba cek ada hadis tak? Kelebihan yang besar tu datang dari hadis yang mana? Jawapannya tak ada. Habis tu Ibn Taymiyah tahu macam mana? Inilah yang dinamakan mujarrabat. Jadi kalau nak sesatkan ulama yang mengatakan kelebihan-kelebihan selawat tafrijiyah ke, selawat fatih ke, sila sesatkan dulu Ibn Taymiyah dan anak murid kesayangannya iaitu Ibn Qayyim. Nanti budak-budak Wahabi akan kata kami ikut Nabi sahaja lagi selamat. Ni nak habaq mai kat hampa budak-budak Wahabi. Ulama yang disebutkan tadi, mereka lebih memahami sunnah dan mereka lebih mengamalkan sunnah daripada hampa. Sekali-sekala tengok cermin sama. Ikut Nabi konon. Podah. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.